Assalamualaikum. Halo. Boleh dengar tak? Assalamualaikum. Oh, Okey. ya. Boleh dengar kan? Ya, jelas je. Ah, Jelas. Hai Fazira. Hai Farahi. Hai Maria. Hai Emma. Hai Wani. Hai Intan. Hai everyone. Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Salam Syawal lagi kita. Syawal lagi. Wah. Syawal kan sebulan. Aku berdiri, kau duduk. Kau duduk lah. Tak boleh nanti kalau berdiri. Oh, Okay. bising pula. Okay, hi, Assalamualaikum. Okay, alright. So, macam mana yang korang nampak dekat luar? Okay. Sekarang, kita tak naklah macam like previously kita orang selalu macam like formal punya life. Betul. But then, starting today, tak adalah starting today. Starting this week, kita nak try untuk buat Some activity. some activity during our life, okay? Betul. And then macam yang korang tengok, tajuk kita orang hari ni adalah gubahan DIY. So sebab apa DIY Anwar? Sebab kita akan menggunakan barang-barang apa yang kita ada Yes. dekat rumah dan kita gubah untuk menjadikan hantaran. Yes, actually semua barang-barang ni kita orang just pagi tadi tengok apa yang ada kat rumah, kita orang just grab je. Okay. So tak tahulah apa, ini pun kebetulan tiba-tiba nampak ada dulang kecil ni. Oh tu, datang pergi beli. Tak betul. Kalau beli mesti dah beli yang dulang betul. Ini tak tahulah sebab tak mungkin orang pakai dulang hantaran sekecil ni kan. Kecil sangat tau. Nampak? Okay. Okay, and then sambil kita nak buat hantaran DIY, which is kalau korang nak tahu, kami ni bukanlah pakar buat hantaran. Betul. So okay? jangan judge. Don't judge us, okay? And then sambil-sambil tu kami nak kongsikan kepada korang tips-tips dalam pembikinan ataupun dalam pemilihan hantaran. Okay? Alright, so Juri. Jaja ke judge? Okay, juri kita hari ni adalah someone di sebalik tabir. Dia adalah kami punya decoration manager. Okay, nama baru, decoration manager. So dia yang akan judge kami punya hasil kerja ni. So kita akan buat within dalam berapa minit ni? Pagi 15 minit cukup? 5 minit. Boleh? Oh, 5 minit. Ini cukup. Tak boleh. 15 minit. Okay, 15 15 minit. So tengok apa yang kita orang boleh hasilkan. Okay. So dekat saya ada dulang kecil, and then ada few flowers yang saya pun tak tahu, main ambil je dekat rumah. And then ada ivy leaf. Ni ivy leaf kan? This one ivy leaf. Jadi bunga-bunga melingkar. Lepas tu ni contoh-contoh barang hantaran lah. Okay. So that's it for me. Okay, untuk Adwa ada apa? Okay, kalau untuk hantarannya part saya, kita ada kotak kosong macam ni, and then bunga, and then mana? Kita punya ribbon. Mana? Ada sabutaj. Ribbon, dan juga dan yang ni saya menggunakan apa orang kata? Samping sebagai hantaran. Okay, Aida menggunakan apa sebagai apa? Gadget, betul tak? Yes, saya punya konsep is gadget. Actually barang-barang ni pun kita orang tak plan, okay? Kita just macam apa yang ada lah, apa Ya, yang betul. ada. So mine is gadget. Okay? So okay lah. Kita duduk lah Aku dah pernah. Okay, by the way, korang dekat luar sana, okay, dengar tak? Dengar kan? Kita mic. Okay, by the way korang, hopefully that everyone dekat luar sana masih mengamalkan SOP. Betul. Okay, and macam yang kerajaan dah suggestkan untuk kita kalau boleh pakai double protect. Double face mask, betul. Double face mask. Hari ni pun saya pakai double face mask. Okay.
Yelah, kalau boleh pergi, kalau macam pergi dekat tempat crowd kan. Betul. So boleh pakai. Okay, so jom mula. Okay. Fuh, nervous. Okay. So kita nak kena explain ke apa nak kena buat ni? Tak ada lah. Tak payah kan? Okay, alright. Okay, Adwa dalam family Adwa ada yang ataupun mungkin Dah berkahwin. kawan-kawan ke pernah tak involve dalam pembuatan hantaran ni? So far tak pernah lagi lah. Oh, okay. So just tolong tengok je. Siapa yang kahwin tu? Biasanya saudara mara lah. Oh, so diorang buat sendiri? Ada yang buat sendiri, ada yang okey. Sambil. Ada yang buat sendiri, ada yang tempah jugalah. Oh, okay. Tapi usually tempah je. Bagi barang and then terus settle masalah. Saya baru nak fikir. Tak tahu nak start dari mana. Itu lah, okay. 15 minit je kan? Silalah jaga masa, cik. Okay. Actually, kotak ni lebih besar daripada dulang lah. So macam anggap je lah dulang ni sebenarnya besar. Tak, sebab kita duduk dengan orang yang dah berkahwin. So tak mungkin lah diorang masih simpan actually. Betul. Okay. Dan usually barang-barang hantaran usually diorang sewa, betul tak kan? And then lepas habis dia kahwin and then mereka pulangkan balik, betul tak kan? Barang-barang hantaran mereka. Betul? Ha. Belum. Okay, aku nak. Okay, 1.40. So maksudnya kita ada sampai pukul 1.55. Okay. Macam mana kita nak mula tu, kita akan fikirkan. Jauh sikit, Mai. Okey, Adwa, pada pendapat Adwa, okey, apakah faktor-faktor utama sambil-sambil? Tak boleh lah kalau kena dengar dulu. Ya ke? Okey, apakah faktor utama macam perancangan untuk buat hantaran ni? Pertama sekali pada pendapat Adwa. Apa yang kita kena pertama fikir-fikirkan? yang before kita nak ubah ke nak tempah hantaran kan, betul tak? So first thing adalah kita kena tentukan jumlah hantaran kita. Berapa kita nak bagi kepada pihak pengantin perempuan dan pihak pengantin lelaki. Betul tak? Dan kebiasaannya orang kata hantaran, orang kata perempuan lebih banyak daripada lelaki, betul tak? Lelaki lagi banyak. Lelaki Perempuan lagi dah? banyak. 5 balas 7. 7 Dah confused dah. Itulah. Dah lama Tahu dah lagi, tak sorry. ni. 15.7. Kan? Tapi actually kalau yang apa tu bilangan tu kadang-kadang orang kata kena nombor ganjil kan. Ya, betul. Tak semestinya. Benda tu just apa tu orang cakap, Preference masing-masing. yes, betul. And then dia just tradisi sahaja. Tak adalah sampai melanggar apa-apa tu kan. Betul. Tak ikut pun tak apa, bukan kesalahan yang besar pun. Betul. Tak harap menjadilah benda ni Okay. So lepas kita orang kata itu yang pertama, betul tak kan? Kita decide berapa jumlah hantaran yang kita nak berikan kepada pihak pengantin lelaki ataupun perempuan. Kedua adalah kita decide kita punya bajet, betul tak kan? Betul? Yes. Bajet tu pun penting. Sangat penting. Sangat penting. Sebab apa? Sebab kalau kita dah decide apa ni barang-barang, bukan nak decide barang apa semua, tapi bajet kita tak tentukan, and then kita dah sibuk discuss dah tempah ke apa, rupanya terlebih bajet. Betul. So tak sedap lah kat situ kan. Takkanlah sampai nak berhutang pula, betul tak? Betul. So for those yang ada bajet yang besar, should be tak ada masalah lah kot kan. Nak buat apa, nak hantaran yang menggunakan apa kata fresh flower ke, Yes, nak buat hantaran betul. besar-besar, nak buat hantaran banyak-banyak, it's up to you guys. Betul tak? Betul? Kenapa? So apa? Tak, Muka penuh judge. tak, daripada sini kan kita boleh nampak tau yang lelaki dia tak boleh buat banyak kerja dalam satu masa.
Memang. Kau perempuan relax je. Dekat rumah tu Dia tengah kena tak nak cakap kena nasi. stop. Lepas tu baru boleh buat. Ya ke? Ya ke tuan? Okay, so far Lepas tu nampak produk yang tak ada bajet sangat. And then produk yang tak ada bajet sangat lah kan, yang ada limited sangat bajet. So mereka boleh belilah barang-barang sendiri dekat kedai-kedai bunga ataupun kedai-kedai hantaran, and then mereka boleh ubah sendiri, betul tak? Yes, betul. Tapi tips dia sama ada mungkin deko ni, kalau anda rasa macam dia ada dua pilihan. Sama ada you nak DIY ataupun nak tempah sahaja. Okay, kalau you rasa macam nak DIY, nak buat sendiri, you make sure you have a very enough time untuk you pergi survey barang, untuk you pergi nak pergi survey harga dan sebagainya. Okay, yang penting is budget dan juga masa lah actually kalau you nak buat DIY ni. Okay, and then satu lagi adalah kalau boleh make sure you have the creativity. Betul. Okay, jangan rasa macam sebab Pangkat muat je. yes, jangan rasa sebab nak jimat saja and then you terus macam tak apalah buat sendiri. And then at the end of the day you sendiri tak happy dengan you punya design. Betul. Betul tak? So macam tu lah dia. Cik tiba-tiba kita fokus. Ada lagi berapa minit ni? Cik. Ha? 10? Oh, 10 minit je. Tak apa, kita boleh settle. Saya tak tahulah nak panggil konsep apa. Kita cuba je lah ya. Ada kain hitam tak kat sini? Kain hitam, kain hitam. I want kain hitam. Okay, and then next Adwa. Yes. Kalau in term of pemilihan apa tu orang cakap, pemilihan dekor pula. Okay. Macam okay, contohlah apa yang kita bawa ni, I don't know dia punya konsep actually, but then it is more to macam garden, floral. So apa yang saya nak sampaikan kat sini, if let's say you dah ada tema yang you suka, nak apa ni, majlis lah, untuk majlis perkahwinan you, so you kena ikut lah. Janganlah sampai you main tangkap muat je apa-apa, ataupun you tengok ada orang buat hantaran tu murah, lepas tu you terus je booking dia. Tapi tak nampak padahal orang tu buat konsep lain, you punya majlis pula konsep lain. So dah tak kena lah. Sebab biasanya kan kalau hantaran kita akan letak dekat depan pelamin kan. Kalau nak ambil gambar dah tak cantik. Tengok pelamin konsep apa ni? Garden. Konsep garden, tiba-tiba hantaran rustic. So tak matching lah dekat situ. Betul, dia dah lain lah. So better untuk dekor hantaran pun you kena make sure yang you ikut tema majlis you. Okay. Dan itu satu tips. Lagi satu tips adalah elakkan kita orang kata membeli barang hantaran yang saiz yang besar, betul tak? Yes, so betul. kalau beli, sebab nanti dulang hantaran kita ada limitation size kan, betul tak? Betul. So kalau betul. boleh barang hantaran tu berpada-pada lah, jangan terlalu besar sangat. Nanti tenggelam lah kan nanti hantaran tu. Overshadow pula kan, barang besar kan. Tapi ini Contohnya apa dia? Barang yang besar. Contoh kau punya samping. Aku punya lebih kurang lah. Dia contoh lah, ikut experience kita lah yang pernah macam tengok 20 ni. Tengok apa ni, tengok klien punya. Kalau you DIY mungkin you boleh agak. Betul. Kan, but then kalau you tempah, you make sure you bagi tahu dekat orang yang buat hantaran tu apakah barang-barang you. Kalau boleh bagi saiz sekali. Contohlah buat kek, orang tu dah sediakan begini je kecil, rupanya kek you kek sebesar kek Eli Mazlin. Kan dah macam so nak letak kat mana? Nanti kan betul. dulang yang letak dekat atas kek kan. So something like that lah. Okay, so itu salah satu tips kalau you nak buat tempahan untuk apa benda Allah ni? Apa benda Allah ni? Hantaran. Hantaran.
Okay. Okay, sementara ni aku pun tak tahu konsep apa dia, macam taklah. Sesekali kita kena bagi pihak lelaki menang bahagian-bahagian ni. Excuse me. Excuse me. Okay. Kalau dekat dekat KL ni, dekat mana yang tempat beli hantaran murah? Aduh. Kita tak tahu lah. Sogo Sogo kan? Apa nama dia? Sogo dekat KL tu. Dekat tengah-tengah KL tu. Jelantah ke apa? Sogo. Sogo, Tempat yang tak ada apa? Cukai tu. Sogo kan? Ni, cik belakang kamera. Sogo kan? Tempat murah. Sogo. Kalau dekat area KL ni, you boleh try pergi dekat Sogo. Kalau macam saya daripada Johor, usually kita akan pergi dekat The Zone, ataupun ramai juga yang suka masuk Singapore and pergi dekat Mustafa Center. Situ tempat, yes. Oh, masuk Singapura lagi murah kalau Murah. Yes, murah betul. Dia macam dia tak terlalu beza and banyak choice jugalah. Sebab kalau Johor, I mean JB lah. Kalau JB dia lagi dekat dengan Singapore, sebab setengah jam je dah sampai. So dia lebih kurang macam kita pergi pusat bandar lah. Ada ada berapa minit lagi ni? bunga dah habis. Okey, saya satu dah siap. Kalau nak. Lepas tu kan, biasanya orang bagi hantaran apa biasanya? Hantaran, okey. Kalau perempuan, mungkin setiap negeri, mungkin ada adat ke negeri-negeri yang mungkin ada orang kata spesifik kan, punya hantaran. Tak ada. Actually Actually hantaran hujung ke apa kan? tak Adakah ada. itu wajib ataupun macam mana? tak adalah, tak wajib pun. Tak wajib kan? Actually hantaran ni pun adalah sekadar hadiah saja. Betul. So kita kena, orang kata yang penting adalah kita kena berbincang dengan pasangan. Itu apa pun yang salah pasangan satu. korang nak, Betul. dan kita boleh beli. Betul. Itu pun actually salah satu tips juga. Okay, kadang-kadang barang-barang hantaran ni, so whether you nak bagi pasangan you yang pilih sendiri, ataupun you nak beli sendiri dulu and then bagi barang-barang tu kepada pasangan. Kalau pada pendapat saya lah, kalau pendapat saya, itu lebih senang. Kita beli sendiri sebab kita tahu apa yang kita nak. Betul. Tapi bajet tu you discuss lah dengan pasangan, whether Betul. you nak pakai duit sendiri ke dan sebagainya kan. Itu tak kisahlah. Cuma perlu bagi tahulah berapa hantaran, berapa dulang. So senang lah. But kalau you nak pasangan you yang pilih, atau kita ni nak kena belikan untuk pasangan, whether it is for Konon-konon surprise. Konon-konon surprise, better you find out macam benda-benda yang pasangan kita tak ada. Betul. So that tak adalah kita terbeli dua kali kan. Benda yang tak ada, and then benda yang pasangan kita suka. Macam tu lah. Dah siap nak aduk punya. Jadilah. Farah, tengok je bateri dia okey tak? Betul. Habislah aku rosakkan. Baik. Berapa lagi persen? Siapa tu? Apa? Tanya apa? Ramai juga tengok.
Ada barang yang diorang maintain sebab apa tu? Tak nak bagi, I mean after that then baru diorang macam unboxing lah apa. Itu Betul. sometimes ada buat yang macam tu. But then sometimes ada juga kalau macam dia punya nikah tu dah lama berlangsung lah kan. dah lama berlangsung. So contohnya macam dah fikir ikut situasi sekarang lah kan, PKP, betul tak? So diorang dah nikah lah, dan nikah lama, and then barang hantaran dah beli lama dah semua kan. So barang-barang mereka pun mereka dah guna, betul tak? Betul. Actually yang tu tak ada pun, just sekadar untuk ambil gambar sahaja. Actually tak ada ni lah. Apa ni, depends pada pengantin sendiri whether diorang nak guna dulu ke ataupun tak. But sometimes for the sake of safety, kalau ada pengantin yang nak bawa barang-barang hantaran ke wedding ataupun reception, majlis yang melibatkan ramai orang, usually diorang dah siap-siap keluarkan barang-barang yang berharga. Tinggalkan kotak kosong saja for the sake of photoshooting. Okay, sebab tak nak lah tiba-tiba leka ke apa, and then tak sedar hantaran tu dah ada orang buka dan sebagainya. Kan? Okay, alright. So dah habis masa ke? Dah habis masa ya? Okay, ada lagi ke? Okay, so ini sahaja saya punya. Patutlah lah aku punya ni tak muat pun. Ya, dek, sebab kita ambil je dulang apa yang ada kat rumah ni. So tak muat langsung. So lagi satu tips, ini pada pendapat kita lah kan. So memandangkan musim PKP sekarang ni kan, betul tak? So kalau boleh kita elakkan hantaran yang berasaskan makanan. Yes, betul tak? Seperti kek ke kuih dan sebagainya. Betul. Nanti jika berlakunya macam tiba-tiba tak boleh nak nikah ke apa semua kan, nanti makanan tu tak boleh nak buat apa kan. Betul. So tak boleh nak hantar gambar ke apa ke, terpaksa lah kita makan benda tu kan. Betul. So dikira situ satu benda yang membazir lah orang kata kan. Actually bukan hantaran sahaja, tapi goodies pun sama juga. Betul, goodies pun sama. Kalau dulu memang trend kita bagi macam apple kan, bagi roti ke, betul, cupcake ke. Sekarang kalau boleh elakkan. Kecuali kalau macam kita dah tahu okay dalam seminggu ni boleh ni, confirm jadi, boleh buat, okay lah tu. Where's that? Astagfirullahaladzim. Tengok, kita main buat je. Nampak tak? Satu je lah boleh buat. Nampak perempuan walaupun simple tapi dapat 3 juga. Lol. Betul, ada kad. Tada. Ada kad. Actually sebab ini memang langsung random kan? Random, sangat-sangat random. Memang pagi tadi baru kita orang macam okay jom kita memang saja nak buat, nak lawan macam mana kita orang boleh buat DIY benda ni tau. Okay, sebab kita bukan daripada hantaran, I mean barang-barang barang-barang memang tak ada dekat rumah. So memang ambil apa yang ada je. So inilah hasil dia. Lawak kau ketawakan aku. Sempat tu tambah lagi. Okay, tunjuklah aduh apa punya dulu. Okay, ni hantaran kita. Tada. Okay tak? Tada. Berapa bintang? Daripada 5. Ya, 3. Okey lah tu kan. For the first timer. Komen lah sikit dulu. Komen. Macam mana, okey tak? Tak apa, nanti kita share dekat story kan, tak gambar nanti. Okay, so saya punya 1. Nak buat 3 dapat 1 je markah. Tengok, 0.5, Serius 0.5, kosong. Serius lah. Tak ada effort ke? Tak ada. Buruk sangat ke ni?
Aduh. So lagi satu ini tips dia lah kan kita nak share kan, based on experience sebelum ni, macam sepupu sebelum ni, for those yang ada macam kekangan bajet yang sangat limited, mereka boleh beli hantaran secara berperingkat. Contohnya Contohnya majlis pada bulan 5. Okay. And then bulan 1 tu korang boleh beli hantaran untuk barang hantaran tu. Contohnya ada 5 barang hantaran kan. Bulan 1 korang boleh beli untuk 2 barang dulu. And then bulan 2 boleh beli satu barang. Betul. Bulan 3 boleh tak adalah terbeban sangat kan. Betul. Tak adalah rasa macam sekelepuk terus keluarkan barang. Faham? So tu adalah tips-tips lah kan untuk bagi para pengantin dekat luar sana. Macam orang kata nak bagi orang kata tak terasa terbeban sangat lah untuk mengeluarkan perbelanjaan untuk hantaran. Betul, tapi yang penting, yang sangat-sangat penting adalah tengok bajet. Betul. Okay. Orang kata macam ukur baju di badan sendiri. Bukanlah kita nak limitkan you all punya keinginan apa semua, tapi janganlah sampai terlalu nak ikutkan nafsu ataupun keinginan sampai sanggup orang kata berhutang ke dan sebagainya. Okay, so make sure you dapatkan majlis tu dengan rasa tak terbeban. Okay, so bila dah senang semua, dan insya-Allah senang sahaja sampai bila-bila, insya-Allah. Okey. Tapi dalam gambar nampak cantik je hantaran ni. Tak tengok kat sini. Tak, cuba korang bagi tahu okey ke tak hantaran saya ni? Tak, sebab personally memang suka Sendiri nampak suka lah. Okey. Nampak. Cik, macam dah masak pula. Baiklah aku tunjuk aku punya dulu. Okay. Kau jangan nak ni overshadow. Okey, ni saya tak tahulah konsep apa yang saya cuba sampaikan. Mungkin ianya garden floral ke something like that lah kan. So kalau contohlah, okey, jangan terlalu tengok saya punya hantaran ni, but then kalau dekat luar memang usually diorang pakai bunga-bunga macam ni kan. Yang very simple, yang macam actually lebih kurang lah sebab penggunaan bunga kan. So benda-benda ni kalau macam you punya tema klasik, then dia bersesuaian kan. Klasik, floral, garden, dia bersesuaian lah. Okay, kalau macam you pakai konsep rustic, apa lagi konsep modern is not too suitable lah. Banyak lagi. Kalau macam modern yang macam ni. Aduh. Tak ada, ni just prompt je lah. Okay, kalau macam ada orang dia ada suka konsep hitam and very minimalist kan. So tak payah nak heavy dengan bunga. Just korang matchkan dia dengan something very minimal lah. Kan, macam sekarang kan trend pakai apa ni, yang rope ni, apa yang kita panggil ni, dia jenis yang macam rope ni. So cantik untuk tema rustic ke dia. Okay, so sikit lagi kita nak habiskan. Okay, this one is last. So sama juga, kalau you pilih bunga-bunga macam ni, so macam konsep klasik, garden apa semua tu, okay. Okay, alright, okay. So this one Arwah punya. Ni tema apa ni? Ni lebih kurang lah sebab dia penggunaan bunga tu very, orang kata macam general. Betul. And very tak ditelan zaman lah, something like that. Okay? For those yang suka yang bunga yang heavy macam ni, mungkin sesuai lah. Yes, betul. This one heavy sikit lah dia punya dekor. Macam ni dia just sikit and then tepi-tepi sahaja kan. Okay, so macam ni kalau hantarannya besar, so you have to pakai the decor tu kena besar juga. Betul. Janganlah letak sini besar dah tak nampak apa kan. Macam tak balance dan tak cantik. Macam tu lah. Okay, alright. Okay, Osan Najah, tadi kita orang dah balas you punya ni kan. Okay, alright. So thank you so much. I think this
That's it. That's it sahaja untuk hari ini, perkongsian kita hari ini. Actually tak adalah kita orang kongsi sangat cara-cara nak gubah, tapi kita kongsi Betul, sikit sebab tips, itu bukan tips. kepakaran kita, betul tak kan? Tapi kalau tanya pasal plumbing, insyaAllah kita boleh jawab. Plumbing boleh. Okay, alright, so thank you so much. InsyaAllah next week kita akan jumpa lagi dengan something else lah yang Ya, kita betul. nak buat. Mana So for those yang kan? ada, mungkin ada viewers kita yang ada rasa macam idea yang lebih best ke kan, Yes. aktiviti yang best so bolehlah komen dekat ataupun DM kami kan, untuk kita buat live lah untuk minggu depan, aktiviti minggu depan. Yes. Okay, so bye bye, stay safe. Jaga SOP, Jaga SOP, keluar jika perlu. Yes, keluar jika perlu. Double protection, pakai Betul. double protection kalau pergi crowd. Okay, dan okay, stay safe. Okay, bye bye. Bye Bye. bye. Assalamualaikum. Love is not cancer, guys. Love is not cancer. Tekan tu. Tekan X.